أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca surah bersama-sama, surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi muslimin dan muslimat, ahli-ahli jemaah Masjid Sengkurung pada malam ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikurniakan dengan kesihatan yang baik, masya-Allah, dan juga mendapat keizinan Allah untuk hadir pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, malam ini kita akan bersama-sama untuk melihat sambungan kepada cerita-cerita, kisah-kisah para anbiya, para rasul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi insya-Allah siri kita ini, penceritaan kita ini adalah berkaitan ataupun diambil daripada Al-Quran secara khususnya, dan kemudian kita akan lihat apakah yang dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis-hadis baginda. Dan kemudian sekali-sekala kemungkinan kita akan ceritakan juga kisah-kisah yang berkaitan, tetapi mungkin kisah-kisah yang tidak betul, tetapi kita akan cuba jelaskanlah bahawa perkara itu adalah tidak betul. Pada malam ni kita akan bersama-sama dalam kisah surah Nuh alaihissalam. Kita telah habis kisah Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian kita telah habis kisah Nabi Syith, iaitu seorang Nabi selepas daripada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun tidak ada dalam senarai 25 orang, tetapi telah disebutkan oleh hadis Nabi, walaupun tidak ada dalam Quran, tapi ada dalam hadis Nabi tentang Nabi Syith ni. Kemudian kita telah tengok juga selepas daripada tu kisah Nabi Idris alaihissalam, secara ringkas, kerana Allah Subhanahu wa taala hanya juga menyebutkan dalam Al-Quran ni secara ringkas tentang Nabi Idris alaihissalam. Kemudian selepas daripada itu kita telah membaca sedikit pada sesi lepas, iaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh ni adalah salah seorang daripada Nabi yang besar yang kita sebutkan, iaitu yang dipanggil sebagai Ulul Azmi. Jadi ada orang tanya hari itu, perkataan Ulul Azmi ini daripada mana? Jadi jawapannya, perkataan Ulul Azmi ini adalah daripada Al-Quran. Al-Quran yang menyebutkan nama mereka ni Ulul Azmi, gelaran mereka Ulul Azmi. Kalau kita katakan bahawa pangkat tinggi lah, pangkat yang paling tinggi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Tapi pangkat yang kedua tinggi ialah pangkat Ulul Azmi, daripada rasul-rasul yang ramai itu. Jadi Nabi Nuh ni Nabi Ulul Azmi, dan Nabi Nuh ni disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. 43 kali. Dalam surah yang banyak. Surahnya banyak. Sebanyak 10 surah dalam Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan semua kisah Nabi Nuh ini disebutkan oleh Allah taala di dalam surah-surah Makkiyah. Jadi mungkin kita sebut sedikitlah kenapa surah-surah Makkiyah ni disebutkan kisah-kisah Nabi Nuh dan tidak ada dalam surah Madaniyah. Jadi untuk peringatan semula, surah ni ayat Quran terbahagi kepada dua. Ada ayat Quran yang dipanggil sebagai Makkiyah,
ada yang dipanggil sebagai Madaniyah. Jumhur ulama, kebanyakan daripada ulama memberi makna Makkiyah ni artinya ayat-ayat yang turunnya sebelum daripada hijrah, dan Madaniyah artinya ialah ayat-ayat yang turun selepas daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi artinya ada 13 tahun surah-surah Makkiyah ni, dan ada 10 tahun surah-surah Madaniyah. Dua surah ni ataupun dua kelompok ni, dua bentuk ni, surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah ni mempunyai perbezaan yang sangat besar. Perbezaannya apa? Perbezaannya ialah kalau surah Makkiyah ni, oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah ni ialah bukannya seorang ketua. Nabi ni hanyalah menjadi ketua kelompok orang Islam, tapi bukan ketua kelompok negara Mekah. Tapi apabila Nabi SAW sampai ke Madinah, maka Nabi menjadi ketua kepada Madinah. Bila Nabi menjadi ketua kepada Madinah, maka Nabi dah ada kekuatan, Nabi dah ada power, Nabi berkuasa. Jadi Nabi boleh membuat hukuman-hukuman, menjatuhkan hukuman dan sebagainya. Tapi di Mekah tidak boleh, kerana Mekah ni adalah dikuasai oleh pembesar-pembesar Mekah yang musyrik, yang jahiliah, yang kafir. Nabi hanyalah ketua kepada orang Islam sahaja, yang jumlahnya tidak ramai. Menurut setengah riwayatnya mengatakan hanyalah lebih kurang 300 orang sahaja, daripada penduduk Mekah pada masa itu yang berjumlah 10,000 orang. Jadi maknanya 3,000 daripada 10,000, 300 daripada 10,000, tak sampai 10%, sangat sikit. Jadi ayat di Mekah ni, keadaan di Mekah ni, para Nabi dan juga para sahabat ni, kita boleh katakanlah ditindas, maknanya tertekan, maknanya banyak penyiksaan. Tapi tugas mereka ni tidak berhenti, mereka ni tetap juga menjalankan dakwah, menyampaikan Islam, kerja menyampaikan Islam. Walaupun mereka tahu orang Mekah ni susah nak terima, tapi menyampaikan juga Islam. Dan mereka ditindas. Bila ditindas banyak, jadi Allah Ta'ala menceritakanlah kisah Nabi-Nabi. Jadi sangat sesuailah dengan keadaan mereka, iaitu mereka ni ditindas, mereka diseksa, mereka ditolak, mereka dituduh dengan macam-macam tuduhan. Jadi Allah Ta'ala turunkan kisah Nabi-Nabi. Jadi antara kisah Nabi-Nabi yang besar dalam Al-Quran ialah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ni apa dihadapi oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh ni dikatakan sebagai Abu Ar-Rasul, dia kata. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, hadis yang sahih, disebutkan bahawa pada hari kiamat nanti, manusia ni bila dikumpulkan di mahsyar, jadi mereka pun cuba meminta supaya dipercepatkan hisab ni. Manusia tak tahu bahawa selepas daripada hisab ni, kalau orang tu tak beriman, kalau orang tu jahat, kalau orang tu maksiat, kalau orang tu banyak dosa, mereka akan dimasukkan dalam neraka. Tapi oleh kerana suasana di hari mahsyar ni sangat teruk, tak tahan, jadi mereka pun pergi mencari Nabi-Nabi untuk meminta yang dipanggil sebagai syafaat. Jadi mereka pergi mula-mula kepada Nabi Adam AS, tapi Nabi Adam tak boleh. Nabi Adam kata, dengan cerita-ceritanya lah, dengan dia kata aku ni buat salah macam ni. Hadis tu panjang. Tapi selepas daripada Adam semua tu, kemudian mereka nak pergi kepada Nabi Nuh AS. Kenapa? Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan kenapa mereka nak pergi kepada Nabi Nuh. Kerana dia kata Nabi Nuh adalah Abur Rusul, bapa kepada Rasul. Maknanya dia kata ialah Rasul yang pertama, maknanya ketua kepada Rasul. Rasul yang pertama ialah Nabi Nuh. Habis tu kalau kita katakan Nabi Adam bukan Rasul, Nabi Adam Rasul juga, tetapi dia ni lebih dipanggil sebagai Nabi yang pertama, kerana dia ni yang berada di bawahnya semua Islam, semua orang beriman, dan dia hanya mendidik, menjaga keluarga dia. Tapi Nabi Nuh ni ialah Nabi yang pertama, Rasul yang pertama yang menghadapi apa? Iaitu orang-orang di keliling dia ni, kaum dia ni dah menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisahnya ialah apa ni? Iaitu
Kalau ikut cerita dia, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi, dia berkata, dia kata di antara Nabi Adam sehingga Nabi Nuh ini ada 10 kurun. 10 kurun kata itu. Jadi 10 kurun ini apa ni kita nak katakan berapa lama? Kalau kita kata 10 kurun. Jadi ulama-ulama telah berbincang dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Melayu mudahlah, 10 kurun ni maknanya 1000 tahun lah tak? Betul 10 kurun. Satu kurun tu 100 tahun. Betul tu bahasa Melayu tapi bahasa Arab kurun ni dia ada banyak makna. Bila dia bahasa Arab kurun ni cuma orang Melayu ambil tapi kemudian digunakan untuk 100 tahun. Tapi dalam bahasa Arab kurun ni daripada perkataan corona ni bukan coronavirus, bukan. Corona dia corona juga, sama perkataan tu ni. Sebab tu orang kata jangan corona, sebab tu dia tak lari, sebab dia ni corona ni maknanya bersama maknanya. Orang yang sentiasa bersama. Sebab tu dia panggil dia kata kalau ada sejenis kan, Allah Ta'ala sebut dalam hadis sebut, setiap manusia dilahirkan tu dia akan ada korin dia. Kita pernah dengar perkataan korin korin, apa panggil jin korin tu. Jadi korin tu mungkin boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Korin tu daripada perkataan tu lah, corona itu. Jadi daripada perkataan corona ni maknanya bersama makna dia. Seorang yang, kalau dua orang yang berkawan rapat tu, nama dia tu ni korin dia tu. Mana korin awak? Bukan jin awak, tapi maknanya kawan baik awak. Dalam bahasa Melayu kata macam belangkas. Kalau macam belangkas tu orang sentiasa bersama. Jadi itu korin. Jadi dalam bahasa Arab secara besarnya perkataan corona ni kurun ada dua makna. Dalam Quran pun ada disebut perkataan corona ni, bukan corona, korn gitu. Ataupun kurun. Maksud dia dua. Yang pertama, perkataan kurun ini maksudnya ialah 100 tahun. Tapi ada satu lagi makna, kornun ni ataupun kurun ini artinya ialah generasi maksudnya, iaitu orang yang hidup sezaman maknanya. Sezaman ini maknanya apa? Maknanya kalau saya sezaman dengan, maknanya sempat dengan, kalau sempat dengan ni maknanya sezaman lah gitu. Kalau kita kira maknanya 50 tahun lah kot, lebih kurang kalau ikut kita lah jadi sebab itulah dalam Quran bila dia kata kurun tu bukan makna 100 tahun, bukan. Dalam Quran tu maksudnya ialah satu generasi gitu. Kalau zaman dulu contohnya ialah sahabat Nabi, itu satu generasi dia panggil sahabat, generasi sahabat nama dia. Selepas daripada sahabat ada satu generasi lagi, nama generasi tabi'in nama dia, iaitu orang yang sempat belajar, sempat berjumpa dengan sahabat Nabi. Tabi'in, orang yang selepas daripada tu, orang yang berjumpa dengan tabi'in, nama dia tabi'in. Itu satu kurun gitu. Jadi ada satu hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kurun ni. Nabi SAW kata, khairul kurun qarni. Nabi kata, sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Itu. Summal ladzi yali. Jadi Nabi kata sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Apa maksud kurun aku? 100 tahun yang bersama dengan aku ke, ataupun generasi sahabat, orang yang bersama dengan Nabi. Jadi majoriti ulama kata sebaik-baik kurun dalam hadis Nabi itulah sebaik-baik generasi, iaitu sahabat. Kemudian selepas tu. Kalau ikut Nabi sebutnya tiga generasi yang sebaik-baik. Tapi ada pun dapat ulama pula, ulama kata bukan tu maksud yang Nabi sebut tu, bukannya sebaik-baik generasi, tapi sebaik-baik 100 tahun. Jadi ada ulama kata 100 tahun yang pertama, 100 tahun yang kedua, 100 tahun yang ketiga. Kita sekarang ni 100 tahun yang ke-14 daripada Nabi. Gitulah, maknanya 1400 tahun. Maknanya 1500 tahun daripada Nabi SAW. Habis kat situ. Jadi sekarang ni kita tengok pula yang ni apa? Kita panggil apa ni? Bila kita kata ulama ni, Ibnu Abbas kata di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ini ialah dia kata 10 kurun. Umur manusia pada zaman Nabi Adam ini ialah biasanya 1000 tahun. Jadi maknanya kalau 1000 tahun, kalau satu generasi bermakna
Satu generasi bermakna 1000 tahun. Gitu. Jadi kalau 1000 tahun, 1000 tahun, ulama kira, ni bukan saya kita lah, ulama-ulama sebut ni, dia nak menghuraikan pendapat Ibnu Abbas ni. Jadi maksud dia kata, di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ialah 10,000 tahun. Betul tak? 1000 tahun 100 tahun? 100 tahun? 1000 tahun minta maaf. 10,000 tahun. 10,000 tahun. Maknanya sangat jauh lah beza. Jadi itulah pendapat-pendapat lah yang saya sebut sajalah sebagai maknanya ada disebutkan dalam hadis-hadis. Tapi kita tak wajib percaya masalah ni maknanya kita nak sebut saja. Iaitu pendapat-pendapat ulama yang secara sahihnya yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Kemudian seterusnya ialah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ni, perkataan Nuh ni dia bukannya daripada bahasa Arab walaupun kita sekarang kita kata kalau kita beri nama anak kita Nuh, itu bukan bahasa Arab sebenarnya. Orang putih eja dia N-O-A-H gitu tak? Nuh gitu, Nuh gitu. Dia tu bukan bahasa Arab dan bukan bahasa ni. Sebab apa? Arab tak timbul lagi pada masa tu. Tapi nama dia dah Nuh dah. Nabi Nuh tak ada lagi. Zaman bahasa Arab belum timbul lagi. Itu lebih kurang lah cerita tentang Nuh, kisah Nabi Nuh alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran sedikit dan disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyaknya dalam Al-Quran ini menceritakan sebenarnya bila sebut Nabi Nuh, dia akan sebutkan cerita tentang dakwah Nabi Nuh. Itu yang besarnya, itu yang banyaknya. Jadi tabiat Quran ni yang kita sebutkan, bahawa Quran ini dia tak sebut pun di manakah dakwah Nabi Nuh ni. Nabi Nuh ni lahir di mana, kemudian dia mati di mana, anak dia nama apa, semua tu tak sebut dalam Quran. Walaupun ada orang sebut ada orang katalah nama dia Ham, anak dia Sam, anak dia kan. Macam-macam lah tu kan, ada 3 orang anak dia, lepas tu dah lahir daripada anak dia lah. Sekarang ni lahirnya Semitic, lahirlah gini-ginilah, orang buat kajian Tapi dalam Quran dia tak ada sebut. Bila Quran tak sebut, artinya ialah kita tidak wajib percaya. Itu. Kalau hadis tak sebut, kita tak wajib percaya. Cuma kalau ada orang cerita, bolehlah kita dengar. Tak jadi masalah nak dengar. Tapi kalau orang kata tak, maknanya tak jadi kufur, tak jadi keluar agama, tak jadi masalah. Boleh cerita tapi tak jadi akidah. Yang patut jadi akidahnya apa? Iaitu apa yang Quran sebut. Jadi kalau Quran sebut begini tentang Nabi Nuh, maka kita wajib percaya. Dan kita wajib tahu. Bukan wajib percaya saja, wajib tahu Kalau orang kata kita tak tahu, tak boleh. Awak tak tahu Nuh tu Nabi, tu contohnya. Nuh tu Rasul tak tahu. Tak tahu, berat awak ni. Sebab apa? Awak ni Islam macam mana ni? Nabi Nuh pun tak tahu Nabi. Tu satu. Kemudian yang kedua, apa dia yang Nabi Nuh ni dakwah? Maknanya apa dia yang dia sibuk sangat Nabi Nuh ni 950 tahun 950 tahun. Tu number 950 tahun tu memang disebutkan dalam Quran. Jadi artinya kalau orang tak tahu, masalah juga tu. Tu saya nak cerita tu, bahaya tu maknanya. Kita tak tahu Nabi Nuh berapa tahun dia berdakwah kepada kaum dia. Entah, macam mana boleh entah? Tak boleh entah. Tak boleh tak tahu. Tak apalah tak tahu. Tak. Ada benda tak boleh tak tahu. Ada benda tak boleh tak tahu. Tak dibenarkan awak tak tahu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran. Jadi kalau Allah Taala cerita dalam Quran, kita ni tak baca Quran ke? Gitu. Atau saya baca Quran cuma tak tahu, tak boleh, kena tahu. Itu tak hafal Quran tak apa, tak tahu kandungan Quran masalah. InsyaAllah. Jadi tu masalah dia. Jadi hafal Quran ni beratlah kita kata beratlah kita tak masuk pusat tahfiz, kita pun umur pun dah rasanya hafal-hafal tak menjadi dah. Tak apa, tapi kena tahu isi Quran. Itu Jadi insya-Allah kan bila kita bacalah sikit-sikitlah pada malam ni dalam sesi-sesi kita, bila kita pergi belajarlah mana-manalah, tak mesti di sini di mana-mana saja, insya-Allah moga-moga dia akan menjadi peringatan kepada kita. Moga-moga dia akan memberi sedikitlah kita ni kenal Quran, tahu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara pertama yang disebutkan oleh Quran yang saya petiklah daripada ayat-ayat Al-Quran ini tentang Nabi Nuh ni ialah nombor satunya, Islam adalah asal. Asal tu apa? Artinya ialah
manusia ni bila turun daripada langit, daripada syurga, iaitu Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa, dia bawa Islam. Dan manusia semua Islam pada masa itu. Anak-anak Nabi Adam semua Islam. Ini berbeza. Berbeza dengan apa ni? Kalau orang barat ke, orang tak Islam ke, orang orientalis ke, orang buat kajian sejarah-sejarah lah, sejarah manusia dan sebagainya, dia kata apa? Dia kata agama ni datang kemudian. Manusia dulu ni zaman batu. Tak kira lah kita kan, batu ke tembaga ke besi ke, tak kira lah, ikut lah kan. Tapi manusia ni kenal Tuhan sejak daripada Nabi Adam. Bukannya manusia ni mencari-cari, sesat, tak tahu apa, makan ikut suka dan sebagainya, bodoh, batu, lepas tu berbulu tu ikut dia lah kan, gambaran tu kan, dia gambar tu kan, dia gali sini, dia jumpa tu, dia kata, oh ni manusia. Hak pelik lagi itulah kan, yang manusia tu daripada beruk. Itu yang paling pelik dalam dunia tu, yang dibuat apa? Oleh Charles Darwin tu, daripada UK tu, daripada England. Kalau kita apa ni, tengok duit England tu zaman sampai sekarang ni, dalam duit England tu, kalau duit kita ni ada gambar sultan tak eh? Gambar sultan. Duit dia tu, duit England tu, duit pound tu ada gambar Charles Darwin. Maknanya Charles Darwin ni besar lah makna bagi orang England ni. Bagi orang putih ni, bagi orang Inggeris ni. Sebab apa? Letak pada duit. Padahal dia lah bapak yang mengatakan bahawa manusia ni daripada beruk. Dia yang mengajar tu. Sampai sekarang orang belajar di mana-mana pun, di Afrika ke, di Amerika ke, di South America ke, mana-mana pun orang belajar bahawa manusia ni daripada beruk kalau tak Islam. Jadi alhamdulillah kita Islam, selamat kita. Itu beruk, mana beruk tu ambuk kata. Daripada ambuk, mana ambuk dia ikut pandai dia lah, dia kata gorila lah, chimpanzee lah, ikut pandai dia kata. Itulah asal usul manusia dia kata. Jadi benda tu masuk dalam kepala anak-anak kita lah yang belajar. Tu nombor satu. Yang keduanya, manusia ni bodoh. Bagi kita, sebagaimana diceritakan dalam Quran, tidak. Manusia ni bukan bodoh. Manusia ni cerdik dan belajar dan tahu semua. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala telah ajar kepada Nabi Adam ni semua benda. Jadi maknanya dia tidak bodoh, bukan ini jahil. Dia turun tu memang dah tahu semua dah. Allah Ta'ala beri bekalan-bekalan dia. Kemudian dia pun, apa agama dia? Islam. Sejak daripada mula turun ke dunia, agama dia adalah Islam. Kita kata kadang-kadang orang keliru sikit, Islam ni zaman Nabi. Tak, bukan zaman Nabi. Nabi tu meneruskan Islam lah. Sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun, Rasul-Rasul terdahulu, sama ada Nabi Adam ke, Nabi Idris ke, Nabi Nuh ke, Nabi Hud, Nabi Soleh, seterusnya sampai kepada Nabi Isa, semua tu Islam lah ke? Semua tu Islam. Sebab Islam ni artinya tunduk kepada Allah maksudnya. Tunduk, makna dia tu tunduk. Jadi Nabi Idris pun tunduk, Nabi Adam pun tunduk, Nabi Nuh pun tunduk. Mana tak tunduk? Jadi sebab tu nama dia Nabi Ibrahim dalam Quran kata, Nabi wa ana minal muslimin. Nabi kata, yang kita pun baca wa ana minal muslimin. Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut macam mana? Iaitu Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kanan nasu ummatan wahidah faba'asallahu an-nabiyyin mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Allah Ta'ala kata, kanan nas, dulu manusia ummatan wahidah, satu agama. Ummatan wahidah tu bukan satu umat, tapi makna satu agama. Ahli tafsir kata. Kemudian Allah Ta'ala pun utuskan Rasul-Rasul. Kenapa Allah Ta'ala utuskan Rasul-Rasul? Selepas daripada mereka ni tiba-tiba ditipu oleh syaitan, ditipu oleh iblis. Jadi maknanya bila turun tu Allah Ta'ala dah beri amaran dah kan, bahawa kamu ni atas dunia ni kamu akan jadi musuh antara satu sama lain. Siapa? Iblis. Iblis dengan Adam ni akan jadi musuh. Kemudian turun. Adam jaga anak-anak dia, yang ada riwayat kata 40 orang tu. Jadi kahwin semua, masing-masing jaga agama. Alhamdulillah. Sampailah kepada dekat-dekat dengan zaman Nabi Nuh alaihissalam tu, manusia masa itulah mula sesat, kata. Kenapa jadi sesat manusia tu? Kerana mereka telah ditipu oleh iblis. Jadi maknanya kalau kita kata tadi berapa? 10 kurun 10 kurun, katalah 10 generasi, katalah
kita katalah 1000 tahun lah, kita kata pendek-pendek ataupun 10,000 tahun. Dalam masa 1000 tahun tu, dalam masa 10,000 tahun tu, iblis tu maknanya dia tak jemu-jemu, gitu kan. Itulah memang hebat iblis tu. Kita kena ambil pengajaran jugalah. Pengajaran apa? Iaitu jangan jemu. Bukan jangan jemu menyesatkan orang, jangan jemu untuk mengajak orang kepada Islam ni. Jadi kalau iblis jemu, dia berhenti dah. Dia berhenti kerja dah. Tapi tengok sampai sekarang dia tak jemu lagi ni. Sungguhnya dia. Kita dengan Nabi Nuh berapa tahun dah? Beribu-ribu tahun. Kita kata tak tahulah berapa tahun kan. Puluh ribu tahun ke. Tapi dia tak jemu dia. Dia kata sampai hari kiamat, insya-Allah, dia kata. Insya-Allah kata aku akan berusaha untuk sesatkan anak Adam. Betul lah. Tengok kan. Sampai kepada zaman Nabi Nuh, semua sekali masyarakat pada masa tu telah menyembah berhala dan juga patung. Jadi dia cerita ni, dalam Al-Quran dia ceritakan, iaitu berhala-berhala zaman Nabi Nuh ini, dia ada 5 ekor. Dalam Quran sebut, dalam surah Nuh dia sebut 5 ekor ni apa benda? 5 ekor ni maknanya 5 ekor ni 5 jenis, 5 nama, gitu kan. Apa dia sebut dalam Quran? Jadi insya-Allah kita baca sini kan. Iaitu dia kata, mereka telah berkata, dia kata ni. Siapa yang berkata kuat ni itulah kita kata ketua-ketua dipanggil. Dia panggil dalam Quran ni sebagai al-malak, dia kata. Al-malak. Al-malak ni maknanya ialah ketua-ketua dia lah. Ketua-ketua ketua-ketua kepada kaum tu. Jadi mereka ni semua telah sesat. Jadi bila mereka sesat, mereka buat apa? Mereka telah mengajak kepada sembah kepada patung-patung. Patung-patung tu siapa? Dia ada Wudan, dia ada Suwa', dia ada Nasra. Tu nama-nama patung tu dia sebutkan dalam surah Nuh. Jadi insya-Allah kalau kita nak tengok nama dia tu, itulah nama dia. Nama tu asal dia tu Suwa', Wudan, Nas tu semua tu adalah dulu orang soleh, dia kata. Kan kita ada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi Nuh. Tengah-tengah ni ada orang soleh. Sebab apa? Mereka ni beriman. Sebelum sampai kepada Nabi Nuh, mereka ni semua beriman. Jadi pada masa tu adalah orang-orang soleh di kalangan mereka. Bila orang soleh ni mati, apa yang dibuat oleh kaum dia ni? Dia kata pada masa tu mereka mulalah rasa sedih. Orang soleh kita dah mati dah, tok guru kita dah mati, imam kita dah mati. Jadi marilah kita buat gambar, dia kata. Jadi mereka pun start lukis gambar. Gambar ni lah dia kata, inilah dulu. Cerita kepada anak-anak mereka ni, anak-anak cucu mereka, inilah dulu orang soleh ni yang duduk mengajar kita kepada agama yang betul lah pada masa tu. Tapi bila start buat gambar ni, lama-lama ini pun mati. Ayah mati, tinggal anak. Anak pun memuliakan gambar-gambar tu. Kemudian lepas tu anak ni mati, tinggal cucu tu. Cucu pun besar, tengok gambar ni. Inilah dulu datuk kita, moyang kita dulu ni. Inilah orang soleh. Lama-lama habis satu, tinggal apa? Dia start buat patung. Gambar tu bertukar menjadi patung. Dah tak elok gambar macam tu kan. Gambar flat yang tu kata flat gambar tu, kita buat patung pula. Buat patung. Lama-lama datanglah iblis mengajar mereka ni. Sebab kita ingat bahawa kan iblis ni dan juga syaitan ni dia boleh merupa menjadi manusia. Sebagaimana ada sebut dalam satu kisah kisah iaitu kisah ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak dibunuh. Kan malam tu kan, malam hijrah tu Nabi nak dibunuh. Sebelum tu siang hari tu ada mesyuarat. Mesyuarat tu berlaku di Mekah tu. Nama dia Darun Nadwah. Jadi orang Arab yang samsing ni mereka ni meeting mereka ni, mereka fikir apa kita nak buat dengan Muhammad ni. Sebab Muhammad ni dah melampau, dia kata. Muhammad ni dia mengajak, dia berdakwah, dia ceramah. Kemudian orang-orang dia pula disuruh pergi ke Madinah, ke Yasrib, pergi semua. Tapi Muhammad tinggal lagi. Muhammad ada, Abu Bakar ada, family dia ada. Macam mana kita nak buat? Jadi plan, ada yang kata kita penjara, ada yang kata kita halau, ada yang kata macam-macam. Last kali pada masa tu ada seorang tua datang. Orang tua dia kata, apa pandangan? Dia kata, pendapat awak semua ni tak bagus, dia kata. Pendapat yang bagus ialah kamu mesti bunuh Muhammad.
Jadi ni ada cerita dalam sirah ni. Orang tua tu bila dia bagi pendapat tu, orang Arab semua betul orang tua ni cakap ni. Jadi dia kata, lepas tu cerita tu dalam sirah Nabi dia kata, kemudian tiba-tiba lelaki tu pergi dan hilang. Dalam sirah kata lelaki tu sebenarnya adalah syaitan. Syaitan maknanya iblis yang menyerupai dengan manusia, yang datang sebagai seorang tua. Jadi maknanya cerita ni, benda ni boleh berlaku Kalau menyesat tapi janganlah kalau kita jumpa orang menyesatkan orang ni, orang ajak pada kejahatan, ni syaitan kan. Betul dia ni syaitan tapi dia iblis menyerupai itak lah. Dia tu mungkin orang kampung kita, mungkin orang ni kan. Janganlah kata dia tu iblis, tapi maknanya benda yang dia ajak, kalau jahat tu memanglah ajak kepada maksiat tu, ialah mengajak kepada iblis. Jadi benda tu maknanya boleh berlaku. Jadi itulah yang berlaku dalam kisah Nabi Nuh ini. Jadi bila sampai kat situ, manusia pun startlah buat patung, sembah patung, lupa pada Tuhan dah. Gitu cerita dia. Jadi sebab itulah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh buat gambar. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Taala melaknat al-musawwir. Nabi kata kan. Musawwir ni siapa? Ikut terjemahannya, kalau ikut terjemahannya ialah gambar. Membuat gambar. Gambar apa? Gambar benda hidup. Jadi sebab tu dalam tu kita, dalam akidah kita, dalam fiqh kita tak boleh letak gambar, terutama kalau gambar orang-orang yang ahli maksiat dan sebagainya dalam rumah kita ke dan sebagainya. Even kalau gambar kita pun, itu ulama kata makruh. Tapi kalau benda tu patung, langsung tak boleh. Patung maknanya patung tak kira lah. Ni saya menang dulu ni, masa main bola muda-muda dulu ni, adalah piala letak atas dalam almari tu ada patung, tak boleh. Haram semua tu Jadi semua patung benda hidup tak boleh. Kalau patung tak benda hidup tak apa, letaklah kan. Saya ni dulu suka main boxing kata. Jadi letaklah tu benda sarung boxing tu nak gantung besar mana ikut dalam besar rumah pun tak apa, letak. Ataupun saya ni suka kereta, kan ada orang suka kereta, jadi letaklah benda ni, model kereta tu kan, kereta mini, kereta besar, kereta bas, lori, semua ada dalam almari rumah. Tak apa, sebab itu bukan benda hidup. Yang tak bolehnya benda hidup. Jadi kalau benda hidup, satu saja yang Nabi kita benarkan, iaitu apa? Untuk permainan kanak-kanak. Itu pun tak boleh letak tinggi, dia kata. Mesti dia kena sepak selalu. Sepak maknanya letak bawah, sepak terajang. Barulah mainan budak-budak kalau letak tinggi tu. Termasuklah mungkin ada setengah orang suka letak dalam kereta tu, belakang tu kan. Tak kira anak beg apa, belakang kereta, atas kat belakang tu. Itu termasuk semua tu. Jadi antara sebabnya ialah kerana bermulanya penyembahan berhala dulu ialah kerana benda ni. Kan sebab-sebab ni. Jadi kita insya-Allah kan, kita berhenti dulu situ kepada berhala-berhala zaman Nabi Nuh ni kan. Dan sebab itulah Nabi Nuh pun mulakan dakwah dia. Jadi insya-Allah kita sambung lagi lah cerita kita ni pada minggu hadapan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita tutup majlis kita dengan membaca surah Wal Asr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi